Buat pertama kalinya, Majalah 3 menghimpunkan barisan wartawan kami untuk berkongsi fakta dan luahan rasa tentang pergolakan di Gaza. "51 hari. Itu merupakan tempoh penuh penderitaan bagi 1.8 juta penduduk di Gaza. Dan dalam tempoh itu juga, bumi Gaza diganyang dengan bedilan bom si rejim Zionis. Ini merupakan siri serangan paling kejam dilakukan oleh Zionis sejak serangan secara besar-besaran yang dilakukan pada 2012. Konflik di Gaza memaksa ratusan ribu warga Palestin meninggalkan kediaman masing-masing dan hidup sebagai pelarian. Nyawa orang awam, termasuklah warga tua, wanita dan kanak-kanak, menjadi taruhan sekiranya mereka tidak berpindah, memandangkan kawasan perumahan turut disasarkan oleh tentera Zionis. Baik, saya ingin membawa anda untuk mengimbas kembali permulaan detik hitam serangan pada kali ini. 8 Julai 2014 bersamaan dengan 10 Ramadan. Ketika itu, azan subuh sedang berkumandang di seluruh pelosok Gaza. Dan bayangkan, penghuninya yang baru saja selesai bersahur bersama keluarga dan ingin mendirikan solat pada hari ke-10 berpuasa. Ketenangan itu dirobek dengan bedilan bom si Zionis secara tiba-tiba. Pada hari pertama sahaja, Israel telah melakukan 69 serangan udara dan melancarkan 99 roket ke atas 50 lokasi sasaran di Gaza. Baiklah, saya tidak mahu untuk mengulas lebih lanjut mengenai kronologi pada hari kedua dan seterusnya. Jika itu yang berlaku pada hari pertama, pastinya kita dapat membayangkan bagaimana Zionis memperhebatkan serangan udara dan darat pada baki 50 hari berikutnya. 26 Ogos 2014. Bermulanya satu lagi gencatan senjata dalam konflik Gaza. Bagaimanapun, rentetan dari kezaliman rejim Zionis sejak 8 Julai lalu telah mengorbankan lebih 2,000 penduduk Palestin dan lebih 11,000 tercedera. Dalam tempoh 6 tahun ini, konflik 2014 mencatat korban tertinggi berbanding serangan rejim Zionis pada 2008 dan 2012. Namun apa yang sangat memilukan, kematian kali ini melibatkan lebih 500 kanak-kanak, hampir 300 wanita dan 100 warga tua. Lebih 90 sekolah Kendalian Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, dijadikan tempat berlindung bagi lebih 200,000 pelarian. Keadaannya nyata kurang selesa. Sebuah ruang kelas menempatkan sekitar 150 orang. Ada juga yang mendirikan khemah di sekitar kawasan sekolah. Mereka kekurangan bekalan air, selimut serta makanan. Tetapi mereka tiada pilihan. Sekolah PBB di sekitar Gaza sepatutnya menjadi tempat yang selamat daripada serangan Israel. Namun Zionis ternyata rakus. 24 Julai 2014, hari ke-17 konflik di Gaza. 15 terbunuh dan lebih 200 cedera apabila kereta kebal Israel membedil sebuah sekolah rendah yang dijadikan sebagai pusat perlindungan PBB di Beit Hanun, utara Gaza. Antara yang terkorban, seorang ibu dan bayinya yang berusia setahun. Jumlah kematian kanak-kanak yang tinggi mendapat kecaman masyarakat dunia. Malah kenyataan bersama dua pertubuhan bukan kerajaan iaitu War Child dan Defence for Children International mendakwa lebih ramai kanak-kanak terbunuh berbanding pasukan pertahanan. 29 Julai 2014, jam 4.30 pagi. Ketika kebanyakan warga Gaza lena di ulit mimpi, sebuah sekolah di utara Jabalia bermandi darah. 16 terkorban dan lebih 100 lagi cedera apabila beberapa peluru ditembak oleh tentera Israel ke perkarangan sekolah.
merosakkan 2 bilik darjah. Antara yang terkorban, 4 kanak-kanak. Tindakan Israel ini dikecam oleh Setiausaha Agung PBB, Ban Ki-moon, yang menyifatkan ia sebagai tercela. Bagaikan tidak mengendahkan tekanan yang diberi oleh masyarakat dunia, Israel sekali lagi mensasarkan sekolah PBB yang juga tempat perlindungan bagi warga pelarian. Kali ini di Kota Rafah. Kira-kira 3,000 penduduk Gaza menjadikan sekolah Anas Al-Wazir sebagai tempat berlindung. Antaranya Fatah Fadbari, 30 tahun. Dia seorang petani yang telah meninggalkan tanah miliknya di kawasan berdekatan dengan sempadan Mesir untuk berlindung di sekolah berkenaan. Pada 18 Ramadan bersamaan Rabu 16 Julai 2014, sementara menunggu waktu berbuka puasa, sekumpulan kanak-kanak Gaza turun ke pantai untuk bermain bola. Zakaria Ahad Bakar 10 tahun, Ahad Atif Bakar 10 tahun, Muhammad Ramis Bakar 11 tahun dan Ismail Muhammad Bakar 9 tahun. Antara yang turut serta pada petang 18 Ramadan itu. Berhampiran pantai berkenaan terletak sebuah hotel yang menempatkan sekumpulan wartawan yang sedang membuat liputan di Gaza. Pantai berkenaan juga menjadi lokasi pendaratan ikan nelayan di Gaza. Terdapat pondok-pondok usang yang menempatkan peralatan menangkap ikan. Jam 4 petang, tiba-tiba terdengar dentuman kuat yang disyaki letupan peluru berpandu. Wartawan yang tinggal di hotel berdekatan melaporkan mereka melihat sekumpulan kanak-kanak berlari ke arah hotel yang mereka diami. Sebahagiannya berjaya melepasi kepulan asap. Dalam waktu yang sama, terdengar dentuman dari letupan peluru berpandu kedua dan ketiga. Sekumpulan kanak-kanak berjaya menuju hotel untuk berlindung. Ada yang tercedera. Orang ramai bergegas ke tempat kejadian termasuk wartawan asing. Di sana mereka melihat satu tubuh kecil yang tidak bernyawa. 3 lagi menghembuskan nafas terakhir sewaktu dalam perjalanan ke hospital. Zakaria Ahad Bakar 10 tahun, Ahad Atif Bakar juga 10 tahun, Muhammad Ramis Bakar 11 tahun dan Ismail Muhammad Bakar 9 tahun. Remaja ataupun kanak-kanak yang tidak bersalah terkorban sebelum masuknya waktu berbuka pada petang 18 Ramadan. Inilah kekejaman Zionis. Anak-anak kecil yang belum mengenal erti hidup dibedil dengan peluru berpandu. Statistik hari ke-28 iaitu pada 4 Ogos 2014 bersamaan 3 Syawal 1435 Hijrah menunjukkan 400 daripada hampir 2,000 yang terkorban adalah kanak-kanak, manakala daripada 9,000 yang tercedera, 1/3 adalah kanak-kanak. Malah hampir 70% yang tercedera dijangka akan menderita kecacatan kekal kesan penggunaan senjata haram oleh Israel. Jika statistik ini tidak cukup menjadi bukti Israel sengaja mensasarkan kanak-kanak, insiden pengoboman 4 orang kanak-kanak di pantai pada 16 Julai, 3 orang di atas bumbung rumah 18 Julai dan 8 orang di taman permainan pada Hari Raya pertama 28 Julai lalu sudah cukup untuk mengheret Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Hampir 2 bulan, Gaza diganyang tentera rejim Zionis menerusi udara, laut dan darat.
Sepanjang tempoh itu, lebih 2,000 rakyat Palestin menjadi korban. Serangan-serangan Israel terhadap Gaza sejak Israel itu undur dari Gaza pada tahun 2005. Kali pertama 2008-9, lepas tu 2012. Kalau banding dengan dua peristiwa sebelum ini, memang kali ini paling kejam. Merujuk sumber pejabat penyelaras hal ehwal kemanusiaan PBB atau OCHA bertarikh 21 Ogos 2014, seramai 1,444 orang penduduk awam menjadi korban, antaranya kaum wanita dan kanak-kanak. Pembunuhan kanak-kanak ini bukan sesuatu yang berlaku secara accidental. Ini dirancang. Kerana ini adalah sebahagian daripada pemikiran Zionis. Kerana mereka nak hapuskan bangsa Palestin. Derita warga Palestin di Gaza mendapat simpati dunia. Tanpa mengira bangsa dan agama, mereka mengutuk kekejaman rejim Zionis Israel. Malah penganut Yahudi sendiri menentang sikap tidak berperi kemanusiaan rejim Zionis itu. The sign of a Jew, as has been taught through generations, is humility and compassion. The sign of a Zionist is arrogance and aggression. And the two are completely different. Banyak pihak menghulurkan bantuan, khususnya bekalan perubatan. Namun, Gaza tidak mudah dimasuki. Segenting Gaza dengan keluasan hampir separuh negeri Perlis dikenakan sekatan udara, laut dan darat oleh rejim Zionis sejak 2007. Ia sebagai tindak balas setelah Hamas memenangi pilihan raya Palestin pada tahun 2006. Semua badan-badan yang memantau pilihan raya 2006, kesimpulan mereka itu sama, bahawa ini adalah satu pilihan raya yang adil dan bebas. Tak ada penipuan langsung yang berlaku dalam pilihan raya 2006. Tetapi oleh kerana Hamas yang menang, Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan Israel, mereka tidak mahu mengiktirafkan kemenangan Hamas. Ini sesuatu yang sungguh memalukan kerana ini adalah pejuang-pejuang demokrasi kononnya. Gaza ibarat penjara besar. Hampir 2 juta penduduknya dihalang melepasi sempadan wilayah yang dikuasai rejim Zionis. Gaza juga cerminan derita warga Palestin lebih separuh abad pada tahun 1516 hingga Perang Dunia Pertama. Palestin adalah sebahagian Empayar Uthmaniyah dan ketika itu kaum Yahudi hanya golongan minoriti. Islam dari segi syariah mengiktirafkan minoriti dan melindungi minoriti. Inilah satu keistimewaan yang ada pada syariah, yang ada pada falsafah Islam. Itu terjadi masalah, ya. Kalau kita tengok pada kedudukannya dulu, dan ini berterusan dalam zaman Osmania, yang kita tahu pada satu masa dulu memerintah beberapa negara-negara Arab, tetapi cara mereka memerintah bukan sebagai penjajah. Mereka memberi perlindungan kepada semua kaum, sama ada Islam, Kristian ataupun Yahudi. Konflik antara Yahudi dan bangsa Palestin menjadi tragedi berpanjangan setelah lahirnya fahaman Zionis. Pada tahun 1856, Theodor Herzl, pengasas gerakan Zionis, menerbitkan buku berjudul The Jewish State. Misinya mewujudkan sebuah negara Yahudi disokong British menerusi pengisytiharan Balfour 1917. Perisytiharan Balfour 1917 boleh kita menganggap sebagai punca masalah Palestin ini. Kerana melalui perisytiharan Balfour, British membuat satu perjanjian dengan Yahudi di Eropah
Yahudi di Eropah, bukan Yahudi di dunia Arab ni. Mereka buat perjanjian bahawa mereka akan memudahkan proses penghijraan Yahudi ke Palestin. Dan kita harus tanya kenapa ini berlaku. Kenapa mereka buat perjanjian ini. British khususnya yang membuat perjanjian ini melalui setiausaha luarnya yang bernama Lord Balfour. Dan perjanjian ini mereka buat kerana dalam Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 sampai 1918 Yahudi membiayai jentera perang British. Kerana Yahudi kaya pada masa itu di Eropah. Bagi membalas budi kaum Yahudi yang membantu British dalam Perang Dunia Pertama, tanah Palestin menjadi galang gantinya. Tapi janji yang mereka buat ni, yang dahsyat itu, mereka janji wilayah yang pada masa itu di bawah naungan British, apa yang disebutkan sebagai mandate British, kerana British dah ambil alih sebahagian daripada dunia Arab selepas Perang Dunia Pertama itu, dan sebahagian yang lain diambil alih oleh Perancis. Mereka membahagikan mengikut suka hati mereka, dua-dua penjajah ini. Yang mereka mengambil alih tanah yang bukan mereka punya. Ini adalah tanah di bawah undang-undang mandate, bermakna mereka kena jaga penduduk tempat itu, ya, tetapi mengambil alih dan menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk serahkan tanah ini kepada orang lain yang bukan dia punya tanah. Dia serahkan kepada orang lain, bermakna Yahudi dari Eropah. Tindakan British itu menjadikan konflik Yahudi dan bangsa Palestin semakin parah. Pendatang Yahudi bertambah ramai berhijrah ke Palestin. Yahudi dari Eropah pula pada masa itu sudah ada pergerakan Zionis yang bermula pada penghujung kurun 19 bawah kepimpinan Theodor Herzl. Dan mereka ini sebenarnya hampir-hampir 100% kepimpinan pergerakan Yahudi ini, dari segi keagamaan mereka ini terpisah daripada agama mereka sendiri. Mereka ini golongan yang sebahagian besar daripadanya atheist, sekular, dan mereka tak memahami dan tak menghargai tradisi mereka sendiri. Itulah sebabnya Yahudi yang benar-benar beragama di Eropah pada masa itu, mereka menentang pergerakan Zionis pada masa itu. Ini yang aneh ni dalam sejarah mereka. Mereka menentang kerana mereka kata ini tidak harus kita sokong dari segi agama kerana tak adil. Pada 1947, selepas Perang Dunia Kedua, PBB mengeluarkan resolusi penubuhan negara Yahudi dan Arab yang merdeka di Palestin. Pihak Zionis menerima resolusi itu, tetapi bangsa Arab menolaknya. Resolusi itu memang tak adil. Dan kita buat kesimpulan ini berdasarkan pada undang-undang. Kerana kalau kita lihat pada Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu, ini tidak dibenarkan dalam Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu. Bangsa-Bangsa Bersatu tidak berhak untuk membahagikan tanah tanpa penggunaan suara. Tiada ada penggunaan suara. Sekiranya mereka mengadakan penggunaan suara, seperti mana Bangsa-Bangsa Bersatu buat penggunaan suara di Timor Leste, sebelum Timor Leste ditubuhkan sebagai sebuah negara. Tapi mesti ada penggunaan suara. Tak ada penggunaan suara. Sekiranya penggunaan suara diadakan, mungkin Israel tidak ditubuhkan. Kerana kebanyakan penduduk adalah penduduk Palestin. Sebahagian besar daripadanya Islam, sebahagian kecil Kristian. Tapi mereka ini adalah Palestin, bukan Yahudi. Pada 1948, pihak Zionis mengisytiharkan negara Israel untuk kaum Yahudi dan menghalau penduduk Arab Palestin dari kediaman mereka dengan kejam. Pada tahun 1949, Israel diterima menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tanpa penggunaan suara, mereka membahagikan Israel. Dan cara mereka membahagikan, ini faktor yang kedua yang melanggar undang-undang antarabangsa. Cara mereka membahagikan, Yahudi pada masa itu hanya 30% daripada keseluruhan penduduk
Palestin. Hanya 30%. Dan sebahagian besar daripada 30% ini sebenarnya adalah mereka yang berhijrah daripada Eropah dalam tempoh 20 tahun yang lalu, sebelum 1948 ni. Yang boleh kita sifatkan sebagai penduduk Yahudi asal, bermakna yang dah lama duduk di kalangan orang Arab, hanya 3% daripada Yahudi. Yang 30% ini, kebanyakan mereka dari luar, pendatang, mereka dibagi lebih daripada 60% daripada tanah Palestin. Yang Palestin itu, yang hampir-hampir 70%, ya, mereka hanya dibagi 40% daripada tanah yang dibagikan ini. Ini yang kita menganggap sebagai satu tindakan yang tidak adil sama sekali. Melanggar undang-undang antarabangsa, melanggar piagam bangsa-bangsa bersatu. Palestin berjuang mencari sinar di sebalik awan mendung. Namun, sinar itu menagih pengorbanan dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Shadi Sham Abu Jalal, ICU Dr. in European Gaza Hospital. The situation here is very, very bad. It's very terrible. Hospital, tempat yang dilindungi undang-undang antarabangsa. Ketika konflik, ia tidak patut diserang dan pesakitnya harus dilindungi. Hospital, tempat yang sepatutnya selamat. 12 Julai 2014 menyaksikan sejarah kemanusiaan tercemar. Tentera udara Israel menumpahkan 4 peluru berpandu ke tingkat 4 Hospital Al-Wafaq di timur Gaza, lantas melanggar undang-undang antarabangsa dan merobek nilai murni kemanusiaan. 6 hari kemudian, rejim Zionis mensasarkan peluru artilerinya dan merosakkan struktur hospital berkenaan. Tiada yang maut dan cedera, namun trauma diterima pesakit dan staf hospital tidak dapat dipulihkan kembali. Bayangkan, tempat yang disangka jauh dari keganasan kini tidak lagi selamat. Zionis tidak putus-putus mendakwa pasukan pertahanan berlindung di sebalik penduduk awam. Dalam jangka masa serangan 7 minggu, 109 buah masjid mengalami kerosakan dan manakala 70 buah masjid lagi runtuh menyembah bumi. Sasaran masjid oleh pesawat pejuang Israel dalam serangan kali ini adalah 3 kali ganda lebih tinggi berbanding tahun 2008 dan 2009. Sebelum serangan, pihak Israel telah memberi amaran kepada pihak hospital untuk berpindah. Namun, ke mana kesemua pesakit itu harus pergi? 44% kawasan Gaza telah diisytiharkan sebagai zon larangan oleh rejim Zionis itu sendiri. Tambahan, ketika itu, 14 orang pesakit sedang berada dalam keadaan lumpuh dan koma dan mereka tidak boleh dipindahkan. Sejak operasi Protective Edge dilancarkan Israel, sekurang-kurangnya 25 institusi perubatan telah dibedil Zionis. Israel menuduh Hamas menggunakan hospital sebagai tempat operasi mereka. Dan Israel menegaskan mereka tidak mensasarkan orang awam. Tetapi sebaliknya terjadi. Pada 21 Julai 2014, beberapa roket rejim Zionis ditujukan ke arah Hospital Al-Aqsa. Serangan di tengah-tengah kota Gaza itu mengorbankan 5 nyawa. 70 termasuk kaki tangan hospital pula cedera. Dunia tersentak. Pihak hospital mencabar komuniti antarabangsa untuk memeriksa hospitalnya bagi membuktikan kebenaran tuduhan Israel. Sejak bermula konflik, Hospital Al-Wafaq telah merawat lebih 1,000 orang pesakit dan menurut doktor pakar di situ, tiada satu pun kegiatan tentera Hamas di hospital. Tindakan di luar batas kemanusiaan dilakukan Israel menghimpit penduduk Gaza ke tahap lebih teruk.
Jika hospital pun kini tidak lagi selamat, kemana lagi hala tuju pesakit? Gaza tidak sebesar mana. Saiznya 2 kali ganda lebih kecil daripada negeri Perlis. Dan nampaknya Israel benar-benar ingin menghapuskan rakyat Palestin di Gaza dengan menggerakkan 600,000 anggota tenteranya berbanding dengan kekuatan pasukan pertahanan yang hanya kurang daripada 25,000 orang. Jika dibandingkan, kurang 70 orang terbunuh di pihak Israel, di mana kematian terdiri daripada 64 orang tentera Israel dan 5 orang warga tempatan. Lebih 2,000 buah rumah musnah. Hampir 16,000 buah rumah menghadapi kerosakan dan kesan daripada itu, ramai penduduk Palestin menjadi pelarian, hilang tempat perlindungan. Dalam konflik ini juga, hampir 300 buah sekolah mengalami kerosakan sekaligus ia mengorbankan dan mencederakan ramai kanak-kanak. Menurut jurucakap Kementerian Kesihatan Ashraf Al-Qudra, peluru meriam Israel disasarkan ke dalam sekolah walaupun bendera PBB jelas berkibar di atas bangunan. Ternyata, tiada lagi kawasan yang benar-benar selamat di Gaza. Meskipun berkali-kali maklumat disampaikan kepada pihak Israel mengenai keadaan di sekolah yang menempatkan orang awam, rejim Zionis tetap bertindak kejam. Pada 3 Ogos 2014, jam 10.30 pagi, berpuluh-puluh penduduk termasuk kanak-kanak berbaris untuk mengambil bekalan makanan. Fatih berada di luar kawasan sekolah bersama rakannya apabila kedengaran bunyi letupan yang kuat. Rupa-rupanya, rejim Zionis melancarkan serangan udara yang terkena pintu masuk sekolah. Fatih jatuh akibat kecederaan di kaki. Ketika itu, dia melihat di sekelilingnya ramai orang yang terbaring di atas tanah. 30 nyawa terkorban pada kejadian itu, termasuklah kanak-kanak berusia 10 dan 13 tahun yang sedang menjual biskut ketika serangan berlaku. Ia merupakan kali ketiga Israel melancarkan serangan ke atas sekolah PBB dalam tempoh hanya 10 hari. 7 sekolah PBB telah diserang. Nyata, Zionis tiada perasaan dan tidak berperi kemanusiaan. Di mana penduduk Palestin berlindung, di situ Israel menyerang. Begitu murah harga nyawa warga Palestin di mata mereka. Episod kekejaman Israel kali ini begitu tragis. Majoritinya kanak-kanak yang menjadi mangsa. Timbul satu persoalan, adakah ini satu usaha rejim untuk menghapuskan terus etnik Palestin di tanah tumpah darah mereka? Jika ini benar, ia merupakan satu penghapusan etnik. Jenayah perang paling terkutuk. Kemudian 26 Ogos 2014, itulah tarikh gencatan senjata yang diisytiharkan selama sebulan. Memang Gaza kembali tenang, tetapi itu bermakna bermulanya kehidupan yang lain sebagai banduan di penjara Gaza. Sehingga kini mereka masih tidak ada lagi sumber elektrik kerana serangan yang lalu telah menghapuskan sama sekali sistem jana kuasa mereka. Sumber bekalan makanan juga berkurangan. Jika ada sekalipun, mereka terpaksa memperolehinya dengan harga 2 kali ganda lebih mahal. Hidup dalam penindasan. Namun, semangat kental rakyat Palestin Gaza masih lagi ada. Cuma apa yang lebih dirisaukan, adakah genjatan senjata kali ini benar-benar diiktiraf? Atau ia merupakan waktu rehat untuk Zionis mengatur semula strateginya sebelum melancarkan misi serangan baru ke atas Gaza. I'm from Gaza.
but still alive. Antara yang tercatat dalam status Instagram milik Dr. Shadi Abu Jalala, dan itu juga mencuri hati saya untuk mengikuti perkembangan dunia Gaza melaluinya. Berusia 24 tahun, Dr. Shadi pemuda berasal dari Bandar Rafah. Dia kini bertugas sebagai Dr. Bius di European Gaza Hospital yang terletak di Bandar Khan Yunis. Tugasnya sebagai doktor di Jabatan Unit Kawalan Rapi menjadikan beliau saksi sebenar kepada keganasan Israel terhadap mereka yang tidak bersalah. Shadi Sham Abu Jalal, ICU Dr. in European Gaza Hospital. The situation here is very, very bad. It's very terrible. 3 September 2014, jam 11.50 malam, kami mendapat mesej positif daripada Dr. Shadi setelah diberitahu sumber elektrik sedang dipasangkan buat sementara waktu di Gaza. Bermakna, kami dapat menghubunginya. Waalaikumsalam, Dr. Shadi. Hi. Sorry, the line is not very good. So we have to go to our office to record this. Yes. Okay. Right now Internet connection is very bad. Okay. Now it's a ceasefire agreement between Israel and Al-Qassam army started for 5 days. But the situation is not good as everybody believe, because the siege is not ended and all gate for Gaza closed. Rafah gate is closed by Egyptian. People here suffering from shortage of everything, shortage of food, shortage of medicine. We suffering from in hospital. We suffering from a huge shortage of operation technique, from anesthesia, from antibiotics, all medication. We're not able to deal and treat every patient. Patient try to travel via Rafah Gate. Melihat apa yang terpapar di sudut Instagram miliknya, pasti merobek hati kita. Gambar yang tidak pernah ditonjolkan oleh media-media asing, cerita yang tidak pernah didengari. Namun inilah realiti atas kekejaman Zionis. Setiap hari dia menyaksikan luka parah yang membaluti tubuh si kecil, si ibu, si bapa. Namun tidak kurangnya juga apabila hatinya kecewa dengan pemergian orang-orang yang rapat dan disayanginya. Serangan kali ini, dia juga kehilangan bapa saudaranya. 3 orang saudara dan 6 orang sahabat yang menjadi mangsa berdilan roket Zionis. Pemergian yang meruntun hatinya, namun dia reda kerana gugurnya mereka adalah syahid. Kami difahamkan juga, hospital tempat beliau bertugas turut terkena berdilan melalui serangan udara tentera Israel yang merosakkan bilik operasi pembedahan. Inilah wajah-wajah sahabat dan saudara Dr. Shadi yang terkorban ketika serangan rejim Zionis kali ini. Khan Yunis antara lokasi sasaran Israel melancarkan serangan hebat udara. Rumah yang diduduki sejak kecil kini musnah akibat serangan itu. Dr. Shadi kini tinggal di rumah bapa saudaranya, manakala 2 adik perempuannya serta ibu dan bapa kini berlindung di rumah neneknya. Kesengsaraan rakyat Palestin meruntun hati pemuda ini untuk terus berjuang sebagai sukarelawan kemanusiaan. I collect some donation from abroad, from friends from abroad, as you see on Instagram, and buy food from trade who import food from Israeli gates. Minimum food enter from Israeli gate. I put every day 15 basket of food. If the donation available in my hand, and distribute it for displaced and homeless people in evacuation center on Unorwa school.
as you say, when you asked me to call with me, every day electricity shut off more than 12 hours. The electricity come 6 hours and went off 12 hours. Just 6 hours we see the electricity every day. Because Israeli nuclear during war targeted electricity plant in Gaza. Pada 26 Ogos 2014, genjatan senjata diisytihar dan sejak itu Dr. Shadi giat menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Dia perlu mendapatkan bekalan makanan dan bahan asas lain kepada penduduk Gaza yang kini menjadi pelarian di bumi sendiri. Begitu juga memberi rawatan kepada jiran tetangga yang tercedera. Gaza lumpuh akibat kekejaman Zionis. Namun ada insan yang berjiwa kental seperti Dr. Shadi ini, Gaza bakal bangkit semula membawa semangat penghuninya yang tidak gentar akan kematian. Berani, ngeri dan eksklusif. Itulah yang dapat disimpulkan daripada kenyataan-kenyataan akaun Twitter seorang remaja Gaza berusia 16 tahun semasa semenanjung itu hebat dipedil Israel pada Julai dan Ogos lalu. Farah Becker yang menggunakan nama Farah_Ghazan bagi akaun Twitternya kadang-kadang tekun hingga ke awal pagi menulis kepada dunia keadaan semasa ketika Gaza dibedil. Antara kenyataan Twitternya, malam ini roket dan api gugur di Gaza bagaikan hujan lebat di bulan Januari. Kenyataan remaja ini kadang-kadang begitu sinis menyindir pemimpin Israel, kadang-kadang mendebarkan apabila beliau tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan di Twitter selama beberapa hari. Pengikutnya lega apabila dia muncul kembali setelah memberitahu rumahnya terputus bekalan elektrik dan telefonnya kehabisan kuasa bateri. Farah anak kepada seorang pakar bedah di Hospital Ashifa. Ada kalanya dia berkongsi dengan pengikut akaunnya apa yang dilalui bapanya setiap hari di hospital semasa Gaza diserang. Farah sendiri sangat meminati fotografi. Dia juga memuat naik beberapa gambar remaja lain ketika Gaza berada dalam aman. Namun ini cuma tinggal memori. Adakah remaja-remaja ini masih hidup? Pada subuh 29 Julai, Farah menulis, "Mereka sedang mengebom kawasan saya. Malam ini paling dahsyat. Saya mungkin syahid pada bila-bila masa. They are bombing heavily in my area. I just want you to know that I might martyr at any moment." Akaun Twitter Farah pada awalnya cuma mempunyai kurang daripada 5,000 pengikut. Namun kini, pengikutnya melebihi 200,000 orang. Farah adalah pejuang kental, biarpun dengan caranya yang tersendiri. 9 Ogos 2014, lebih 80 orang anggota Kelab Putra 1 Malaysia tiba di Mesir. Bantuan kemanusiaan ke Gaza membawa amanat rakyat Malaysia bagi membantu penduduk Palestin di bumi Gaza. Misi kali ini lebih rumit memandangkan siri serangan masih berlaku. Pintu sempadan Rafah pula ditutup. Hasrat mereka memasuki Gaza dihalang. Namun selepas 7 hari di bumi Mesir, hanya 3 orang sahaja yang dibenarkan masuk. 15 Ogos 2014, mereka berjaya memasuki Palestin. Ini hanya sebahagian daripada usaha kemanusiaan yang bernasib baik. Banyak lagi bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia yang sedang menanti peluang dan ruang untuk memasuki bumi Gaza. Yang pasti, rakyat Palestin tidak pernah putus harapan mempertahankan tanah airnya daripada dirampas.